Ni elektrokimia. So saya nak cakap balik lah apa benda elektrokimia tu. Sebab sebelum ni kita dah belajar redox. Redox yang kita dah buat sebelum ni benda yang boleh simple lah, benda yang senang saja. Tapi hari ni kita buat benda baru. Redox juga, cuma dia benda baru lah, elektrokimia, tentang hubungan tenaga kimia dengan tenaga elektrik. So ada dua hala lah, tenaga kimia jadi tenaga elektrik dan tenaga elektrik jadi tenaga kimia. So ada dua hala. Hari ni kita buat satu hala dulu, tenaga kimia jadi tenaga elektrik. Iaitu dengan bahasa mudahnya saya cakap dah, kita nak buat bateri. Nak buat bateri yang mudah lah, tak adalah buat bateri betul-betul tu. Yang tu dah, orang kata apa, yang tu dah advance sangat lah bateri yang kita duk guna tu. Ni bateri yang mudah saja. Okey. So nak belajar pasal elektrik, kita kena ada apa orang kata apa, dia punya definisi-definisi yang tertentu lah yang berkaitan dengan elektrik. So yang pertama ni adalah keupayaan elektrod piawai. Keupayaan elektrod piawai tu apa benda? So kena tahu dulu lah perkataan piawai tu apa benda dulu. So piawai ni maksudnya keadaan dia lah, keadaan yang standard. Keadaan standard yang ditetapkan adalah kepekatan aqueous ion tu mesti 1.0 mol dm negatif 3, ataupun shortcut kita tulis 1m besar, 1 molar. Tu maksud dia. Sama lah, kita boleh shortcut, kita semalah nak tulis panjang-panjang, kita tulis 1m besar saja. Lepas tu suhu mesti 25 darjah Celsius. Kalau ni bukan unit SI kan, unit SI dia mesti 295 Kelvin lah. Sama lah suhu dua-dua ni. Tekanan 1 atmosfer, 1 atm, ataupun dalam unit SI dia 101 kilopascal. Lepas tu platinum sebagai elektrod lengai. Elektrod lengai tu maksudnya apa? Elektrod tu tidak bertindak balas lah. Elektrod tu duduk saja-saja dia. So kita selalunya akan guna platinum. So kita tengok contoh sel hidrogen piawai. Piawai tu maksudnya dia dah guna 1 molar ni 295 Kelvin, 101 kilopascal dengan platinum. So dia buat set up radas seperti ini. Dia akan guna satu tiub kaca ni, dia masukkan gas hidrogen dalam tekanan 1 atm ataupun 101 kilopascal, samalah. Lepas tu dalam tiub kaca ni ada wayar platinum. Wayar platinum tu yang lengai tu kan, dia tidak bertindak balas. Lepas tu disambungkan dengan elektrod platinum dalam ni. Elektrod platinum disambungkan dengan wayar platinum ni. Lepas tu dalam bikar ni ada larutan asid. So kalau larutan asid kita buat simbol ni saja, H+. Lepas tu ada bracket tu kan, itu maksudnya asid lah tu. Tak kisahlah asid apa, sama je. H+, kepekatan dia mesti 1 molar. Sebab larutan aqueous, kepekatan dia mesti 1 molar. So tindak balas yang berlaku adalah bila hidrogen ni masuk dalam larutan berasid ni, lepas tu ada apa, wayar platinum semua ni, maka hidrogen ni akan menjadi 2H+ tambah 2 elektron. Dia akan membebaskan elektron lah. So kita kata kalau dia membebaskan elektron, nama dia pengoksidaan lah. Dia pengoksidaan. Nombor pengoksidaan dia kosong, sekarang berubah menjadi tambah 1. So pengoksidaan. Kalau terbalik pun boleh. Maksudnya yang H+ ni tukar balik jadi H2 pun boleh juga. 2H+ ni tambah 2 elektron jadi H2. Yang ni penurunan. Dua-dua boleh. Dua-dua berlaku. Cuma kita tak berapa nampak lah benda tu, sebab sama je lah perubahannya. So yang atas pengoksidaan, yang bawah penurunan. So kalau dalam sel ni, sel hidrogen piawai kita panggil ni, kita akan tetapkan nilai keupayaan elektrod dia tu E0. Ini kita panggil nama dia E0, 0.00 volt. Yang ni standard lah. Kalau nampak hidrogen piawai ni, dia mesti nilai dia 0.00 volt. Ni tu kita memang setkan dia jadi standard 0.0. Okey. So kita tengok contoh yang lain. Kalau kita guna sel setengah zinc. Okey, sel setengah zinc ni macam mana pula? So kita ada wayar tu, lepas tu disambungkan dengan plat zinc. Ni zinc lah semua ni, zinc. Lepas tu dalam bikar ni ada larutan aqueous zinc. So kita tulis Zn2+. Tak kisahlah dia punya kawan dia lagi satu tu apa, zinc sulfat ke zinc nitrate ke, tak kisah. Yang pastikan mesti ada Zn2+ lah.
berkepekatan mesti 1 molar. Maka saya cakap ada 2 jenis tindak balas lah. Sama ada pelat zinc ni dia akan jadi Zn2+. So dia akan buang elektron kan. Dia akan buang elektron jadi Zn2+. So elektron akan berkumpul lah dekat pelat zinc tu. So elektron akan berkumpul sebab dia buang elektron. Manakala Zn2+ ni duduk kat luar. Zn2+ tu duduk kat luar sebab dah dibebaskan kan. So yang ni adalah pengoksidaan sebab dia buang elektron. Pengoksidaan. Lepas tu nombor pengoksidaan dia kosong jadi tambah 2. Berubah jadi tambah 2. Selain itu, ada juga tindak balas yang terbalik, iaitu Zn2+ yang memang dah ada siap-siap dalam larutan tu, dia boleh ambil balik elektron yang dibebaskan tu. Lepas tu dia jadi Zn balik. Dia jadi zinc tu balik lah. So yang ni perubahan dia tambah 2 jadi kosong. Maka ni penurunan, penerimaan elektron penurunan. So ada 2 hala keadaan ni. Maka kan kita ada satu bercas negatif, satu bercas positif. Bila ada negatif dengan positif, maka ada keupayaan elektrod. Tu maksudnya keupayaan elektrod tu maksudnya beza keupayaan. Beza negatif berapa kuat, positif dia berapa banyak kuat. Tu maksudnya lah beza keupayaan antara elektrod dengan ion aqueousnya. Maksudnya kalau kat sini kita guna Zn dengan Zn2+ kan. Zn2+ tu ion, Zn tu elektrod lah. So antara Zn bersifat negatif, Zn2+ ni bersifat positif kan. Beza keupayaan mereka ni, beza dia kita panggil keupayaan elektrod. Okey, kalau dia keupayaan elektrod piawai tu, dia sama je konsep dia, cuma dia dalam keadaan piawai lah. Maksudnya kepekatan mesti 1 molar, suhu dia 295, tekanan 101. Itu je lah beza dia. So keupayaan elektrod piawai ialah beza keupayaan antara elektrod dan ion aqueousnya. Betul, yang ni yang definisi sebelum ni. Cuma kena tambah berkepekatan 1 mol Dm-3. Lepas tu relatif. Kita compare benda ni dengan elektrod hidrogen piawai tadi. Sebab elektrod hidrogen piawai nilai dia kosong. Maka kalau kita compare, kita boleh tahulah nilai volt untuk Zn pula. Nilai keupayaan elektrod E0 untuk Zn. Bila hidrogen tadi kita kata dah kita kena guna suhu 295 dengan 101 kilopascal. So ada 2 lah keupayaan elektrod ni. Maksudnya tak semestinya dia piawai, tak semestinya dia 101, tak semestinya dia 1.0 mol. Tetapi yang kita akan guna selalunya adalah yang bawah ni lah, keupayaan elektrod piawai. Okey. So kita tengok ejen peroksidaan dan penurunan. Okey, so yang ni yang saya cakap tu, kalau kita ada Zn punya sel setengah tadi, lepas tu kita gabungkan dengan sel hidrogen piawai sebelah sini. Guna benda yang apa? Yang tadi kita dah belajar dah, 2 benda ni. Kita just sambung wayar atas tu dengan voltmeter. Kita jadikan dia 1 litar yang lengkap lah. Maka kita tengok dulu dia punya kondisi dia piawai ke tak. So ni larutan aqueous Zn2+ ni 1.0 mol molar, maksudnya piawai lah. Yang hidrogen tu, acid tu pun 1.0 molar pun piawai. Tekanan dia pun 1 atm piawai. So kalau kita assume benda ni buat dalam suhu bilik 25 darjah Celsius kan, 25 darjah Celsius ataupun 295 Kelvin pun piawai juga. Okey. Cuma kita nak cakap apa benda pula titian garam ni. Sebab tak sebut lagi kan sebelum ni. Sebab keadaan semua dah piawai dah. Tetapi titian garam ni apa benda? Titian garam ni dia buat daripada larutan kalium klorida yang tepu. Bukan pekat, dia terlebih pekat dah. Larutan KCl yang tepu. Tujuan dia untuk membenarkan aliran ion untuk melengkapkan litar. So kalau kita sambung ke atas ni baru satu hala je. Litar tu dia kena loop, dia kena complete circuit lah kan. Kena satu putaran, bukan putaran, satu lingkaran yang lengkap. So kalau yang atas dah sambung, yang bawah pun kena sambung, tapi dia sambung ikut titian garam ni. Dia tak boleh letak wire lagi kat bawah ni. So kita sambung guna titian garam ni. Maka macam mana litar tu dilengkapkan, ion-ion lah. Ion-ion akan merapat ke titian ni. Ion-ion dekat sini pun akan pergi ke sini. Maka lengkaplah litar tu, dah komplit lah.
liter yang lengkap. Kalau tak ada titian garam, berfungsi juga. Cuma lama-lama benda ni akan berhenti berfungsi. Maksudnya dia berfungsi seketika, lepas tu tak ada dah elektrik. Kalau adanya titian garam, benda ni akan sentiasa berjalan. Maka bateri kita tu berfungsi lah. Okey, so kalau kita tengok dari segi sini, kita kata tadi hidrogen ni nilai E0 dia kosong. Maka dekat voltmeter tak ada nilai lah sebab dia kosong kan. Cuma voltmeter ni akan tunjuk nilai disebabkan zinc ni. Zinc ni ada nilai beza keupayaan antara Zn dengan Zn2 plus tadi. Zn tadi kan bersifat negatif. Manakala Zn2 plus bersifat positif kan. Bila ada negatif bertemu positif maka ada beza keupayaan. Bila ada beza keupayaan maka dia register lah dekat voltmeter ni. Voltmeter ni akan tengok elektron ada ke tak ada. Maka tadi kita kata Zn ni dia akan membebaskan elektron. So Zn elektron keluar ikut wire ni, masuk ikut voltmeter ni dan kembali ke hidrogen punya tempat lah. Maka ada aliran arus elektrik, ada bacaan voltmeter. Bacaan voltmeter ni adalah E0 untuk zinc. Sebab E0 untuk hidrogen memang kosong. So tak ada lah efek dekat voltmeter. Yang ada efek adalah zinc. Sebab tu dia kena pair dengan hidrogen. Kalau dia pair dengan bukan hidrogen, maka kita tak boleh nak tahu bacaan sebenar zinc tu. Sebab dua-dua ada bacaan. So tak boleh. So kita guna satu yang memang kita set jadi kosong. Maka kita assume yang nilai bacaan voltmeter tu kalau semua dah piawai, dia dapatlah bacaan keupayaan untuk zinc. So dekat sebelah sini saya tunjuklah sikit contoh nilai-nilai yang terdapat dalam voltmeter tu lah, yang kita dapat daripada voltmeter bila kita pairkan dia dengan hidrogen. So kalau zinc dia akan jadi Zn2+, maka nilai voltmeter dia tu akan keluar negatif 0.76 volt. Negatif maksudnya elektron lah keluar. Okey. Kalau kita pair kuprum dengan hidrogen, maksudnya kuprum tu akan jadi Cu2+, dia akan jadi nilai voltmeter dia positif 0.34 volt. Kalau kita pair dengan argentum, dia akan jadi Ag+ dengan hidrogen, maka positif 0.80 volt. Yang tu dia ni contoh sajalah, tak payah hafal pun. Ni contoh dia punya, orang kata apa, dia punya nilai yang akan dapat lah bila pair dengan hidrogen. Sebab hidrogen kosong kan nilai dia, maka nilai yang diregister dalam volt tu memang nilai sebenar benda tu. Ok, so setakat ni ada benda nak tanya? Tak ada. Ok, so kita boleh move on bawah tu. Kenapalah kita kena ukur volt ni, E0 ni kenapa nak kena ukur? Sebab benda ni lah, semakin positif E0, maksudnya yang positif kat atas tadi ni, yang semakin positif tu Ag kan. Kalau kita compare Zn, Cu dengan Ag paling positif. So semakin mudah sesuatu ion atom mengalami penurunan. So kalau dia positif, dia mestilah suka kepada benda yang negatif. Maksudnya dia suka elektron. Bila dia suka elektron, dia akan turun lah, mengalami penurunan. Sebab penurunan maksudnya menerima elektron. So kalau dia nilai dia semakin positif, maka dia suka elektron, dia akan mengalami penurunan. Nama dia ejen pengoksidaan. Maksudnya dia akan jadi ejen pengoksidaan jugalah. Okey, lepas tu semakin negatif E0, semakin mudah pula dia mengalami pengoksidaan. Tadi kita kata Zn ni negatif kan, maka dia akan jadi Zn2+. Bila jadi Zn2+, dia dah positif kan, maka dia keluarkan elektron. Maka bila proses mengeluarkan elektron, membebaskan elektron, nama dia pengoksidaan. Dia adalah ejen penurunan. Okey, itu dia punya, orang kata apa, signifikannya. Kenapa nak kena tahu dia positif ke negatif ke, ataupun nilai dia. So kalau kita tengok dalam jadual ni, semakin positif semakin senang jadi penurunan kan. Maka yang ni adalah ejen pengoksidaan paling kuat. Yang ni pula ejen pengoksidaan paling lemah. So kalau kita compare Zn dengan Ag, kalau kita pairkan dia Zn dengan Ag, maka Ag akan jadi ejen pengoksidaan.
Zn akan jadi ejen penurunan. Kan sebelum ni saya buat yang tube U tu, kita hafal kan, kalau dia nama dia larutan kalium manganat 7 berasid, yang sebelah ni larutan FeSO4, maka saya cakap dah hari tu yang larutan kalium manganat berasid ni nama dia dalam golongan ejen peroksidaan, maka kita kata dia ni ejen peroksidaan. Yang sebelah mesti automatik ejen penurunan kan. Yang tu tak apalah sebab memang boleh hafal, tapi yang ni tak boleh. Yang ni kena compare siapa nilai positif, siapa nilai negatif. Ataupun kalau kita compare pair antara Cu dengan Ag, Cu lebih positif maka dia ejen peroksidaan, manakala yang kurang positif ni dia kena jadi ejen penurunan. Macam tu lah. Yang ni lagi valid lah cara ni, tak payah hafal, kita just compare nilai, kita boleh tahu dia ejen peroksidaan ke dia ejen penurunan. Okey, setakat ni okey, clear? Okey. Okey, nilai E0 digunakan untuk meramal. Okey, tadi saya cakap dah, satu, siapa yang mengalami peroksidaan, siapa mengalami penurunan. Satu lagi, kita nak tahu kekuatan ejen peroksidaan atau ejen penurunan. Siapa lagi kuat ejen peroksidaan yang, siapa lagi lemah ejen peroksidaan yang, ataupun terbalik ejen penurunan pun boleh. So dalam tindak balas yang kita gabung Zn dengan hidrogen tu, Zn jadi Zn2 plus tambah 2 elektron, sebab dia adalah pengoksidaan, so dia akan membebaskan elektron. Manakala yang H plus tu dia akan terima elektron jadi H2. So gabung dua persamaan setengah ni jadi persamaan ion. Ni persamaan ion. Kita dah buat banyak dah latihan minggu lepas tentang persamaan setengah dan persamaan ion. So gabung, maka nilai yang kita compare tu, kalau siapa negatif dia ejen penurunan, siapa positif dia ejen pengoksidaan. Macam itulah. Ataupun kita kata Zn adalah ejen penurunan lebih kuat daripada H+, ataupun Zn adalah ejen pengoksidaan yang lemah daripada H+. Pun boleh lah, kita cakap macam tu pun boleh. Maksudnya kita boleh cakap benda tindak balas ni bila kita ada nilai E0 tu dari segi kekuatan ejen penurunan dan kekuatan ejen peroksidaan, ataupun kita boleh cakap siapa yang buang elektron, siapa yang akan terima elektron. Sebab tadi saya cakap dia boleh pergi dua hala. Maksudnya Zn2 plus ni boleh jadi balik Zn, dan H2 ni boleh jadi balik 2H+. Tapi untuk tindak balas redox, dia hanya satu hala. Kalau kita pairkan lah, kalau dia diri dia saja memang dua hala, tapi kalau kita pair dia akan satu hala. Cuma yang satu hala tu macam mana nak tahu? Kita tengok nilai E0. Kalau E0 dia negatif, maksudnya dia akan buang elektron. Kalau E0 dia positif, dia akan terima elektron. Okey, boleh? Boleh ha? Okey, so kat sini ada contoh lah tindak balas sel setengah yang saya cari. Sebab benda ni tak ada dalam buku teks yang lama ataupun buku rujukan yang lama, tak ada. Benda ni saya cari dalam buku teks STPM lah. So ambil masa lah salin dulu benda-benda ni, sebab kita akan guna banyak kali lah benda ni. Salin dulu. Kita akan gunalah benda ni, simpan lah, buatlah nota berkala ke apa ke asing nantilah, buat cantik-cantik. Sebab yang ni nanti saya print juga, cuma yang ni yang orang kata apa, yang saya simplify ikut syllabus SPM lah. Sebab ada banyak lagi, tapi saya tak mau dah include yang benda yang tak penting tu, saya include yang kita selalu jumpa saja. Okey, so kita buat latihan. Susun mengikut turutan meningkat kekuatan ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. So kita buat ejen penurunan dululah, kekuatan ikut ejen penurunan. So dia bagilah soalan dia macam ni, Zn dengan Zn2 plus, pair dia tu dapat negatif 0.76. So ni semua nilai E0 dia. So ini ada 4 benda. So kita kena susun kekuatan ejen penurunan dulu. So ejen penurunan, kita kata siapa yang lagi negatif dia lagi kuat ejen penurunan kan. So ni turutan meningkat. So kita pilih yang paling positif dululah, sebab dia paling lemah. Yang paling positif adalah MnO4 minus ni. So MnO4 minus, lepas tu Fe3 plus, lepas tu I2, lepas tu Zn. So ni adalah turutan meningkat ejen penurunan. Ejen penurunan.
Okey, turutan meningkat ejen penurunan. Bukan ejen, betul lah, ejen penurunan. Kalau ejen pengoksidaan, terbalik lah. Terbalik Zn dulu. Zn I2 Fe3 plus, lepas tu baru MnO4 minus. Dia terbalik. Ejen pengoksidaan dia terbalik saja dengan list yang atas tu. Maksudnya siapa yang duduk kat hujung sekali dia paling kuat lah. Dan memang kita kata pun larutan kalium manganat 7 berasid tu memang dalam senarai ejen pengoksidaan yang kita duk hafal tu. So yang ni adalah kita punya yang standard lah. Tapi kalau kita tengok nilai dia pun memang betul, dia ni selalu akan jadi ejen pengoksidaan. Manakala zinc tadi yang kita duk cakap tadi tu, dia akan jadi ejen penurunan. Okey, boleh clear untuk latihan ni? Okey, simple je, compare nilai, lepas tu susun je. Okey, so hari ni yang kita nak buat tu adalah nama dia sel kimia. Sel kimia ni yang saya cakap tu daripada tenaga kimia jadi tenaga elektrik. So dia menggabungkan dua sel setengah yang berbeza E0. Kalau tak berbeza, maksudnya sama lah, tak boleh lah jadi sel kimia tu dia kena ada pair yang berbeza. Contohnya tadi kita boleh guna Zn dengan MnO4 minus. Kita boleh pairkan dua ni. Sebab dua ni kita panggil sel setengah kan. So sel setengah Zn dengan sel setengah MnO4 minus kita boleh pair dan kita akan menghasilkan tenaga elektrik lah. So sel setengah E0 lebih positif menjadi terminal positif, manakala sel setengah E0 lebih negatif akan jadi terminal negatif. Macam tu je, paling simple. Kalau nombor dia tu positif, dia terminal positif. Kalau nombor dia tu negatif, dia terminal negatif. Lepas tu elektron bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. So kalau dalam bateri tu, elektron keluar daripada yang simbol minus tu dan masuk semula ke simbol plus. Itulah elektron tu dia bergerak mesti daripada terminal negatif. Lepas tu kita boleh kira elektrik kita tu berapa banyak melalui formula ini. E positif tolak E negatif. Itu nilai dia. Maksudnya siapa nanti jadi terminal positif, ambil nilai dia tadi tu, tolak dengan nilai yang siapa jadi negatif, maka kita dapatlah berapa banyak volt yang kita hasilkan elektrik kita tu. So bateri standard 1.5 volt lah. Dia buatlah compare apa-apa dengan nombor-nombor supaya dia jadi 1.5 volt. Tu bateri yang kita standard lah, bateri yang besar tu. Okey. So kalau kita nak cakap dari segi redox ni, tak ada kaitan dengan redox. So kita nak cakap dari segi redox pula sel kimia ni. Siapa terminal positif, dia jadi penurunan. Sebab apa? Sebab nilai E dia positif. Tadi saya cakap lah, kalau nilai E0 dia positif, dia suka elektron, maka dia penurunan. Maka dia adalah katot, kita panggil katot. Nama elektrod dia tu katot. Kalau dia terminal negatif, dia adalah pengoksidaan. Dia nama dia anod. Katot dengan anod. So anod ni untuk pengoksidaan, katot ni untuk penurunan. So ni ejen pengoksidaan lah. Ejen pengoksidaan. Ini adalah ejen penurunan. So banyaklah ni kita cakap dari segi bahasa redox. Yang sebelum ni kita memperkenalkan sajalah sel kimia tu, apa benda ada terminal negatif, ada terminal positif. Tapi sekarang ni kita dah tambah sikit. Kalau ada terminal positif, dia penurunan, bila dia penurunan dia katot. Nama elektrod tu lah katot, ejen pengoksidaan, anod ejen penurunan. Maka kita ada formula yang baru. Kalau nak kira dari segi anod dengan katot, dia adalah E katot tolak dengan E anod. Macam
satu. Samalah dua-dua formula ni diterima. Okey. Clear setakat ni sel kimia tu apa benda? Kita tengok contoh. Apa benda sel kimia ni? So contoh dia macam ni. So saya ada satu bikar. Lepas tu saya ada 2 elektrod. Elektrod ni saya buat zinc, elektrod ni saya buat kuprum, contoh ajalah. Lepas tu saya letak voltmeter kat luar sebab saya nak ukur elektrik saya hasilkan tu berapa. Lepas tu dalam bikar ni saya letak larutan kuprum sulfat, CuSO4 contohlah. Saya letak larutan kuprum sulfat. Okey, ni nama dia sel kimia. Sebab saya gabung 2 sel setengah, satu sel setengah untuk zinc, satu lagi sel setengah untuk kuprum. Maka kalau saya refer balik senarai yang panjang ni, Zn dululah. So Zn nilai dia negatif 0.76. So saya salin dulu. Zn slash Zn2 plus nilai dia negatif 0.76 volt. Cu dengan Cu2 plus pula. So Cu dengan Cu2 plus, Cu dengan Cu2 plus positif 3.4, positif 0.34 volt. Okey, so siapa nilai dia negatif, dia jadi terminal negatif. Terminal negatif. Siapa positif, dia terminal positif. Maka terminal negatif pengoksidaan, terminal positif penurunan. So yang Zn ni pengoksidaan, maksudnya dia akan jadi Zn2 plus lah, tambah 2 E minus. Sebab saya cakap dia boleh 2 hala, tapi dia akan pilih satu hala based on pair dia. Kalau pair dia positif, maka dia terpaksa buang elektron. So Zn jadi Zn2 plus. Kalau Cu ni macam mana pula? Maka dia kena terima elektron. So dia kena start daripada Cu2 plus lah. Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. So ni adalah tindak balas setengah untuk sel kimia kita ni. So kalau kita tambah 2 sel setengah ni, dia akan jadi Zn tambah Cu2 plus. Lepas tu Zn2 plus tambah Cu. So ni persamaan ion dia. So lepas tu kita kena kira lah berapa banyak elektrik yang kita hasilkan ni. So E0 cell sama dengan E0 positif tolak E0 negatif. Ataupun kita boleh guna E0 kathod tolak E0 anod. So yang tadi kita tak cakap dari segi anod kathod. So yang atas ni adalah anod, yang bawah kathod lah. Sebab dia maksud yang sama. Anod pengoksidaan, kathod penurunan. Okey, maka kalau kita kira kathod tadi berapa nilai dia? Positif 0.34 tolak dengan anod, anod pun negatif 0.76. Maka berapa nilai ni? Jadi positif 0.34 tambah 0.76 lah kan. So dapat berapa kalau kira dalam kalkulator? Dapat 1.1 volt. Dapat tak? Dapat kan? So yang ni adalah elektrik yang kita berjaya hasilkan, 1.1 volt. Lebih kurang macam bateri kita lah. Bateri kita 1.5. Yang ni 1.1, lemah sikit lah. So ni bilangan elektrik yang kita hasilkan. Maksudnya kalau kita letak mentol dekat voltmeter ni, memang mentol tu akan menyala lah, 1.1 volt. Okey, sekat ni clear cara nak apa? Nak buat tindak balas setengah, nak buat persamaan ion, nak kira E0 cell. Boleh tak? Faham tak? Boleh ha? So kita tengok contoh yang lagi satu. Kalau nama dia ni sel kimia kan, yang simple macam ni. Letak 2 elektrod, letak voltmeter, letak dalam beaker. So ni nama dia sel kimia. Ada lagi satu jenis sel kimia, nama dia sel Daniell. Yang ni lagi complicated, tapi yang ni yang paling banyak tenaga elektrik boleh dihasilkan. So gambar raja dia macam ni. Kita ada 2 beaker.
Lepas tu nak connect dua beaker ni, kita ada titian garam macam tadi. Titian garam tu. Lepas tu ada elektrod dalam ni. Lepas tu ada elektrod juga dalam ni. Lepas tu kita sambung dengan voltmeter. Sambung dengan voltmeter. So yang ni kalau kita guna tadi, kita guna Zn. Yang ni Cu. So ni titian garam. Guna KCl. So yang dalam beaker ni nama apa larutan dia. So kalau dah guna Zn kat sini pun kena Zn lah. Zn SO4 ke, ZnNO3 2- ke pun boleh. Yang ni pula kena CuSO4 ke, CuNO3- pun boleh. So dia mesti pair yang sama lah, Zn bawah tu Zn, Cu. Tapi kena equals lah kat sini. So yang ni kita boleh tukar jadi nama dia Zn2+ saja, tapi bracket pun boleh. Yang ni Cu2+ bracket pun boleh. So ada dua cara lah nak tulis larutan aqueous bawah dia ni. Sebab kita tak kisah anion dia tu apa. Tak kisah dia kahwin dengan siapa. Kita nak ada anion dia saja. Okey, maka tadi kita cakap Zn ni yang mengalami pengoksidaan kan, kalau dia pair dengan Cu, maka dia akan keluarkan elektron lah. Dia akan keluarkan elektron masuk dekat Cu ni. So masih sama nilai dia. Saya tak mau tulis lah benda-benda ni. Dia sama sebab kita guna benda yang sama. E cell dia pun positif 1.1 juga volt. Cuma dia lagi tahan lama. Maksudnya kalau bateri kita tu bateri yang tahan lama lah, lambat dia habis charge dia tu. So yang ni lah sel dia. Maka yang saya nak tulis benda baru tentang ni adalah notasi sel. Nama dia notasi sel. Hanya berfungsi untuk sel Daniell saja notasi sel ni. So tulis dulu elektrod. Elektrod kita adalah Zn. Lepas tu elektrod kita Cu. Tulis kat belakang sikit Cu. Lepas tu buat dash. Zn pair dia dengan Zn2+. Cu pair dia dengan Cu2+. Lepas tu titian garam ni dash. Macam tu. Okay, faham? Siapa nak tulis dia ni? Faham lah? So ada juga cara nak tulis. Boleh tak nak tulis Cu2+ belah sini dengan Cu belah sini? Tak boleh. Dia kena yang sebelah sini anode, sebelah sini kathode. Kena macam tu. Ataupun sebelah sini terminal negatif, sebelah sini terminal positif. Ataupun sebelah sini pengoksidaan. Lepas tu sebelah sini penurunan. Tu je punya syarat dia. Dia mesti sebelah kiri tu anode, sebelah kanan tu kathode. Okey, so macam biasa tulis dulu elektrod. Siapa anode tulis, siapa kathode tulis. Lepas tu buat slash dash ni, tulis dia punya pair pula. Macam tu lah. Lepas tu pisahkan dua ni dengan titian garam, double dash. Double dash ni titian garam. Okey. So saya bagi latihan. Tugasnya hampa kena lukis sel Daniell dengan kira E0 sel. Lepas tu tulis juga notasi sel. So latihan dia. Yang pertama ni pair dia macam ni. Elektrod Mg dengan elektrod aluminium. Lepas tu yang kedua elektrod kuprum dengan Ag, argentum. So apa yang kena buat? Tugasan dia lukis sel Daniell. Lepas tu buat tindak balas setengah lah. Tindak balas setengah anode kathode. Anode kathode persamaan anion. Lepas tu E0 sel kira. Lepas tu buat notasi sel. Lepas tu tambah sikit lah. Tunjuk arah elektron. Tunjuk arah elektron dalam wire. Tunjuk arah aliran elektron dalam wire. So saya bagi masa sampai pukul 3 lah. Try tengok.
Okey, so kita tengok dulu jawapan untuk soalan yang pertama tu. Magnesium dengan aluminium tu elektrod dia. So kita lukis dulu sel Daniel kita tu. So sel Daniel kita tu ada 2 beaker tu kan. So ni nombor 1. Kita ada 2 beaker. Lepas tu buat titian garam. Yang ni lukis guna pembaris lah seelok-eloknya. Lepas tu, lupa nak lukis elektrod dulu. Elektrod. Lepas tu larutan. So larutan buat dash. Lepas tu wire atas tu disambung kepada voltmeter. Lepas tu kita label lah. Yang ni nama dia magnesium. Ini nama dia aluminium. Yang ni titian garam, CCl. Yang ni larutan ni, kalau kita guna elektrod dia magnesium, maksudnya larutan ni mesti kena ada magnesium juga. So selalunya kita buat magnesium sulfat. Yang ni aluminium, dalam ni pun mesti ada aluminium juga. So kita buat aluminium sulfat lah. So yang ni Al2SO4 3, ataupun nak buat AlNO3 pun boleh. Lagi simple lah dia punya formula dia tu, tak kisah. Okey, so setakat ni okey, sel Daniel. Okey cikgu. Okey So yang kedua adalah tindak balas setengah anod dengan katod. Okey, so kalau kita compare dulu, Mg ni akan jadi Mg2+, Al ni dengan Al3+. So nilai Mg dengan Mg2+, E0 dia adalah negatif 2.38. 2.38 volt. Yang bawah Al ni negatif 1.66 volt. So siapa yang lagi positif, nilai dia adalah aluminium lah. Dia akan jadi terminal positif. Maka aluminium ni kita label terminal positif. Yang ni terminal negatif. So bila dia terminal positif, dia akan mengalami penurunan. So dia penurunan, maka yang ni pengoksidaan. Lepas tu nama dia, nama elektrod ni, nama kalau dia penurunan dia katod. Kalau dia pengoksidaan dia anod. Okey, so tu baru nama. So baru kita buat tindak balas setengah. So anod dululah. Tindak balas setengah anod sama dengan Mg. Dia akan mengalami pengoksidaan, buang elektron lah. So Mg akan jadi Mg2+, buang elektron letak kat belakang. So tindak balas setengah katod, dia terima elektron, maksudnya dia kena start daripada Al3+. Al3+ jadi Al, so tambah 3 elektron kat depan. Okey, so habis dah tindak balas setengah. Okey, clear setakat ni? Clear lah. Clear. So persamaan ion pula kan lepas tu. Persamaan ion. Bila persamaan ion, kita kena samakan bilangan elektron lah. So kat sini ada 3 elektron, kat atas ada 2 elektron. So yang atas darab 3. So ni jadi 6. Yang bawah darab 2. 2, 6, 2. Lepas tu baru kita tambah. Dia akan jadi 3 Mg tambah 2 Al3+, jadi 3 Mg2+ tambah 2 Al. Okey, yang ni clear? Okey, lepas tu dia suruh kira E0 cell. E0 cell adalah E0 katod tolak E0 anod. So katod siapa tadi? Al kan? Al nilai dia negatif 1.66. Negatif 1.66 tolak ke anod negatif 2.38. So tekan dalam kalkulator ni 1.66 positif 2.38. Dapat berapa? Dapat 0.72. Ya cikgu. Ya. Okay, 0.72. Lepas tu notasi sel. Notasi sel Mg dulu sebab dia anod. So tulis tepi ni lah.
Mg, bagi sebelah dia Al, lepas tu buat dash dash, Mg dia punya pasangan dia Mg2 plus, Al pasangan dia Al3 plus, lepas tu dash dash. Okay, boleh? Boleh. Boleh ha. Lepas tu tunjuk arah aliran elektron dalam wayar. Elektron keluar daripada terminal negatif. So negatif kat sini. Elektron, 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 elektron. Okey, yang tu pun boleh? Boleh. Boleh ha. So nombor 2 pula. Nombor 2 apa dah? Kuprum dengan argentum. So nombor 2, kuprum dengan argentum lukis sel Daniel juga. Lukis beaker. Tu lukis titian garam, elektrod, larutan, lepas tu sambung dengan voltmeter, lepas tu label. Yang ni adalah kuprum, yang ni adalah argentum, titian garam, CCl. Lepas tu ni larutan kuprum, mesti ada kuprum juga. So CuSO4 lah. Yang ni Ag2SO4 ataupun AgNO3 pun boleh. Yang mana yang mudah lah, sama je. Lepas tu ada Ag lah. Ok, yang ni clear? Sel Daniel ni Clear. clear. Lepas tu tindak balas setengah. Sebelum tengok tindak balas setengah, kita tulis dulu E0 dia. Cu pair dia Cu2 plus, Ag pair dia Ag plus. So E0 untuk Cu positif 0.34, Ag positif 0.80. Okey, berdasarkan nilai ni, siapa yang lagi positif dia terminal positif. So yang ni terminal positif, ni terminal negatif. So bila dia positif, dia penurunan. Yang ni pengoksidaan. Lepas tu dia ni kathod, dia ni anod. Okey, baru tindak balas setengah. Tindak balas setengah anod. Anod pengoksidaan, maka dia kena start daripada Cu. Cu jadi Cu2 plus. So letak 2 elektron kat belakang. Tindak balas setengah kathod. Kathod penurunan dia start dengan Ag plus. Ag plus jadi Ag, letak elektron kat depan. Okey, boleh yang ni? Boleh. Boleh ha. So persamaan ion kita kena balancekan elektron dulu. Elektron atas ada 2, elektron bawah ada 1. So yang bawah kena darab dengan 2. 2. Lepas tu baru kita tambah. So dia akan jadi Cu tambah 2 Ag plus, Cu2 plus tambah 2 Ag. Okey, yang ni boleh? Boleh. Boleh ha. Lepas tu E0 cell kan, E0 cell. So ni persamaan ion. E0 cell sama dengan E0 kathod tolak E0 anod. Kathod Ag kan positif 0.8 tolak anod positif 34, positif 0.34. So positif 0.8 tolak 0.34, 0.8 tolak 0.34 dapat 0.46 volt. Dapat 46. Last sekali aliran elektron. Aliran elektron daripada terminal negatif ke terminal positif. Okey. Setakat ni faham nak buat dia macam mana? Faham ha? Very simple. Kalau ada lah nilai E0 tu, kalau tak ada jenuh lah. Kalau tak ada kena fikir sendiri. Kena fikir sendiri macam mana yang pengoksidaan, mana satu penurunan. Okey, so kita pergi kepada next konsep, iaitu cell electrolysis. Cell electrolysis. Okey, kalau tadi kita
tenaga kimia bertukar menjadi tenaga elektrik, ataupun kita kata kita nak buat bateri. Sekarang ni kita nak guna bateri tu untuk menukarkannya kepada tenaga kimia terbalik. Terbalik pula. So macam mana? So nama dia adalah cell electrolysis. So apa benda elektrolisis ni? So kita tulis dulu maksud elektrolit tu apa. Elektrolit tu apa? Elektrolit bahan kimia yang mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Tu nama dia elektrolit. Bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Selalunya elektrolit ni sebatian ion lah. Kita dok belajar waktu tingkatan 4 tu, sebatian ion dia boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dengan aqueous kan, yang kita dok belajar. Dan sebatian kovalen tak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. So yang kita guna selalunya untuk elektrolit ni adalah sebatian ion. Okey. Kekonduksian elektrik disebabkan kehadiran ion-ion bergerak bebas. Tu pun kita dah belajar dah tingkatan 4 hari tu. Sebab apa? Sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous sebab dia adanya kehadiran ion-ion bergerak bebas. Yang tu dia punya reason dia lah kan, sebab dia kenapa. Okey, so apa beza konduktor dengan elektrik? So konduktor tu apa? Elektrolit tu apa? Apa beza dia? So kita buat jadual perbezaan konduktor dengan elektrolit. So konduktor yang pertama membenarkan aliran arus dalam semua keadaan. Maksudnya tak semestinya leburan dengan larutan aqueous tu, tapi larutan aqueous tu memang sebatian ion saja. Dia dalam keadaan perpejal pun boleh. Perpejal dan leburan, maka tu konduktor lah, sebab dia semua keadaan. Tapi kalau elektrolit hanya dalam leburan dengan larutan aqueous. Membenarkan aliran arus dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Yang ni untuk elektrolit. Maksudnya kalau dia bentuk perpejal, dia tak boleh lah mengkonduksikan elektrik sebab tak ada ion-ion bergerak bebas. Tapi konduktor boleh kalau perpejal. Contoh konduktor, wayar lah. Wayar yang kita duk lukis tadi tu, wayar tu konduktor lah. Okey. So yang seterusnya, kita tidak mengalami perubahan kimia. Tidak mengalami perubahan kimia. Maksudnya tadi kan kita dok tengok wire kita tu, bila elektron lalu dalam wire, dia tidak berubah lah, wire tu duduk macam tu juga. Tetapi kalau elektrolit maybe ada perubahan kimia, maksudnya dia jadi benda lain lah. Mengalami perubahan kimia bila elektrik melaluinya. Itu beza dia. Dia akan mengalami perubahan. Okey, nombor 5. Aliran arus satu hala. Satu hala, iaitu daripada terminal negatif ke terminal positif. Elektron lah ni saya cakap ni. Tapi kalau arus selalunya positif ke negatif lah, terbalik. So positif ke negatif, positif ke negatif kalau arus lah. Kalau elektron, aliran elektron
pun satu hala juga, negatif ke positif. Okey, kalau untuk elektrolit, aliran arus dua hala, arus dua hala, iaitu anion akan ke anod, cation akan ke kathod. Okey, anion tadi kita belajar waktu form 4, anion selalunya bercas negatif pergi ke anod, anod terminal negatif. Cation bercas positif, dia akan ke terminal positif. Catat lah. Tetapi yang ni kalau sel kimia, kita guna sel elektrolisis kan, maka sel elektrolisis anod kita ni terbalik, dia positif. Manakala kathod ni negatif. Tu untuk sel elektrolisis lah. So saya kena update benda ni. Sel elektrolisis dia terbalik, anod positif, kathod negatif. Baru betul lah, sebab memang negatif akan tertarik kepada positif, manakala positif akan tertarik kepada negatif. Ini baru betul lah, sebab yang ni sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Dia bukan sel kimia. Sel kimia terbalik lah. Sel kimia terbalik. Anod tu negatif, kathod tu positif. Okey. Lepas tu yang terakhir, nombor 7, unsur atau alloy. Maksudnya dia berbuat daripada unsur atau alloy. Unsur ni kuprum ke, zinc ke. Alloy yang kita belajar tu lah, besi, tahan karat semua tu. Tapi yang elektrolit ni adalah sebatian ion. Kita dah cakap dah, dia mesti sebatian ion. Okey, clear setakat ni beza konduktor dengan elektrolit. Okey, so kita tengok definisi elektrolisis. Elektrolisis, proses penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, benda ni hampa dah pernah nampak dah lah waktu form 1, form 2, form 3 dulu. Nama pun maybe guna nama elektrolisis jugalah. So elektro tu elektrik, lisis tu maksudnya penguraian, berpisah. So elektrolit kita ni sebatian ion, dia ada anion, dia ada cation lah. So kita nak pisahkan cation dengan anion tu. So nak pisahkan dia tak boleh guna cara fizikal. Maksudnya tak boleh tapis ke, tak boleh guna magnet ke apa ke, tak boleh. Kita kena guna secara kimia, iaitu elektrolisis namanya. So kita kena guna tenaga elektrik. Kena guna tenaga elektrik untuk tukarkan dia jadi tenaga kimia. Tenaga kimia tu digunakan untuk memisahkan anion dengan cation tu. Tu adalah elektrolisis. So kalau sebatian ion kena pisah guna elektrolisis. Kalau dia campuran, mixture kan, campuran kita belajar waktu form 1 tu, kita kena guna kaedah fizikal, penapisan, apa lagi, guna magnet tu kan, pisah bahan bermagnet, bahan tidak bermagnet. Lepas tu kita guna apa tu nama dia, distillation tu apa, distillation dalam bahasa Inggeris lah. Distillation bahasa Melayu dia kita didihkan, boleh juga didihkan ataupun penyejatan pun boleh. Apa distillation, lupa dah dalam bahasa Melayu dia ni. Distillation, penyulingan, yes, penyulingan pun boleh guna kaedah penyulingan. Dan tu untuk campuran lah. Yang ni sebatian ion memang kena guna elektrolisis. Okey, so kita tengok contoh sel elektrolisis. Okey, elektrolisis
sebatian leburan. Okey, aqueous maybe minggu depan lah. Kita tak mau buat banyak sangat. So leburan dulu. So macam mana radas dia? Kita ada mangkuk pijar ni. Lepas tu kita panaskan lah. Panaskan sebab kita nak benda tu lebur. Lepas tu ada benda leburan ke dalam ni. Kita ada elektrod, 2 elektrod. Lepas tu kita sambungkan dengan bateri. Bukan voltmeter kali ni, dengan bateri. So elektrod ni mesti karbon, bukan zinc ke apa ke. Kita karbon ataupun platinum pun boleh. So karbon sebab dia lengai. Elektrod lengai lah, tak semestinya karbon, platinum pun boleh. So yang ni, yang apa benda yang lebur-leburan ni, yang ni adalah elektrolit. Tapi kita bagi nama lah, kita bagi nama dia, sebatian dia PbBr2 contoh sajalah, dia boleh jadi benda-benda lain. Tapi ni elektrolit kita ni, sebatian ion dia adalah PbBr2. Okey. So maka kita gunalah senarai E0 tu, kita nak tengok tindak balas redox dia kat sini. So kat sini ada Pb dengan Br2 kan. So Pb maybe jadi Pb2 plus, Br2 ni jadi Br minus. So kita cari nilai E0. Okey, Pb2 plus, E0 dia negatif 0.13 volt. Br2 dengan Br minus 1.07 volt. Okey. So kita kata kalau sel kimia, siapa positif dia terminal positif, siapa negatif dia terminal negatif. So yang ni bukan terminal positif, terminal negatif. Kita kena cerita dari segi anod katod lah. So siapa yang positif nilai dia, dia akan jadi anod kali ni. So yang ni nama dia anod, yang ni nama dia katod. Terbalik daripada sel kimia. Sel kimia siapa positif dia katod, siapa negatif dia anod. Kali ni terbalik. Sebab kita dah ada bateri. Bateri ni tugas dia nak terbalikkan benda ni, nak kembali kepada asal. Itu maksudnya. Maka terbaliklah. Siapa negatif nilai dia katod, siapa positif dia anod untuk sel elektrolisis. Macam mana nak tahu dia sel elektrolisis ke sel kimia? Ada bateri. Maka dia terbalik lah. So dekat sini apa akan berlaku kalau dekat anod? So kita buat tindak balas setengah anod. Dia akan jadi kalau pengoksidaan dia kena start daripada Br minus. Okey, dia akan jadi Br2. So kita tambah elektron dekat belakang, 2E minus. So ni 2 lah, 2 Br minus. Okey, tindak balas setengah katod. Katod start daripada Pb2 plus, jadi Pb. So tambah 2 elektron. Okey. So persamaan ion 2 Br minus tambah Pb2 plus, jadi Br2 tambah Pb. Okey. So E0 cell tak ada lah dekat sini. Kita bukan nak buat elektrik. Kita dah ada dah elektrik kita tu, dah ada dah orang kata apa, bateri tu. So tak perlulah nak kira E0 cell. Tapi kita perlukan E0 untuk tentukan siapa katod, siapa anod. Okey. So kita dah buat dah katod anod tu. Maka yang ni pengoksidaan kan, kita tulis sikit lah. Yang ni pengoksidaan, anod pengoksidaan, katod penurunan. Yang ni samalah, katod dengan anod dari segi pengoksidaan penurunan masih sama dengan sel kimia. Cuma positif negatif tu berbeza. Terminal positif dah lain jadi lain, terminal negatif dah jadi lain. Okey, pemerhatian. Apa yang kita akan nampak? Pemerhatian di anod. So anod siapa tadi? Br kan. Okey, so yang macam mana kita nak tahu dari segi yang ni mana satu anod, mana satu katod?
So label dulu positif negatif. So positif dekat sini, negatif dekat sini. Positif anode, negatif katot. Ataupun katot ni kan dalam bahasa Melayu macam ketot kan, kecil. Ni simbol kecil untuk ketot. Pun boleh lah kalau nak hafal, kalau tak ingat. So pemerhatian di anode maksudnya kita akan tengok dekat sini nanti nampak macam mana dia punya pemerhatian dia. So anode tadi mana tau? Ni Br minus jadi Br2 kan. So Br2 ni gas dia berwarna perang. Saya dah tulis dah warna-warna minggu lepas, maka refer balik warna-warna tu. So ni adalah gas berwarna perang terbebas. Itu dia punya pemerhatian dia. So pemerhatian di katot. Katot bahan dia akan jadi PB kan. PB ni logam lah. So pepejal kelabu terenak ataupun enapan pepejal kelabu pun boleh. Itu pemerhatian dia. Okey. So ada juga soalan akan tanya macam ni. Ion-ion bergerak bebas dalam elektrolit. So elektrolit kita adalah PB dengan Br2. So ion-ion yang ada dalam PB dengan Br2 tu adalah PB2+ dengan Br-. Tu je lah ion-ion dia. Sebab kahwin jadilah PB Br2. Lepas tu ion yang tertarik ke anod. Anod tadi kita kata anion ke anod, cation ke katot kan. So anod akan tarik anion. So anion kita Br-. Ion yang tertarik ke katot adalah cation, iaitu Pb2+. Sebab anod tadi bersifat positif, terminal dia positif, katot terminal dia negatif, maka positif akan tarik negatif, negatif akan tarik positif. So ni logik lah. Ion yang dinyahcaskan di anod. Dinyahcaskan ni maksudnya kita buang cas. Sebab asal Br- ni ada negatif kan cas dia. So kalau kita buang cas, dia akan jadi Br2 lah. Which is dalam equation kita tadi ni, tindak balas setengah dia memang akan jadi Br2, tak ada cas. Okay, ion yang dinyahcaskan di katot sama juga. Sebab Pb2+ ni pun ada cas, maka kita kena buang cas dia. Dia akan jadi PB sajalah. PB. Ini saya tertulis minus lah pula. Betul lah. Ion kan PB2+. Okey. So faham benda ni? Faham ah? So yang ni simple je. Kita akan buat lagi latihan yang ni minggu depan sebelum kita masuk yang lagi mendalam. So basically dia tak banyak berubah, cuma clue dia terbalik dengan sel kimia. Sebab sel kimia tu nak buat elektrik, kira macam bateri lah. Tapi ni kita dah ada bateri, kita nak terbalik. Maka anod katot semua terbalik dia punya terminal dia lah. Tapi masih sama dari segi pengoksidan penurunan tu, masih lagi anod, penurunan tu katot. Pengoksidan tu anod, penurunan tu katot. Cuma dia ada benda-benda tambahan lah. Kita boleh nampak lah pemerhatian dia apa, ion-ion dia apa, yang tertarik siapa, yang dinyahcaskan tu siapa. So tugas elektrolisis ni dia adalah untuk menyahcaskan sahaja. Maksudnya tindak balas setengah kita mesti start daripada belah yang ada ion ni. Belah yang ada ion ni. Dia mestilah untuk menyahcaskan. Menyahcaskan maksudnya dia memang asal dia dah ada cas. Maka kita kena buang cas dia.